Assalamualaikum guys. So welcome back to vlog Abangan. Okay. So actually sekarang ni saya on the way pergi ke office. Agak lewat. Dah tengah-tengah hari dah buat sampai office sebab menangkan PKP kan. So dan menangkan kita memang dibenarkan bekerja essential service. So sekarang ni nak pergi office. Saya nak alang-alang tu saya nak hidupkan kereta juga. So dah lama tak hidup. Dan topik hari ni adalah aku nak bercakap pasal indahnya Islam itu, ataupun indahnya jika semua benda ni dipermudahkan dengan cara yang betul. Di mana topik kali ini aku nak berkongsi pada korang adalah saya nak berkongsikan kepada anda indahnya dan sebelum itu just bagi tahu korang, mungkin ada antara korang yang tak tahu bahawa saya sudah berumah tangga. Yes, saya sudah berumah tangga. Dan untuk maklumat anda semua, semasa majlis perkahwinan kami, iaitu sebelum Covid okay? Untuk majlis perkahwinan kami, kita orang buat 3 majlis tau. Kita buat 3 majlis, belah perempuan, belah lelaki dan belah lelaki untuk yang Chinese punya. Okay? So sebelum itu macam biasa, masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan dah subscribe, jangan lupa tekan loceng. Okay? Kita sambung kejap lagi. Alright, okay, so topik macam seperti saya kata tadi, indahnya. So semua sedia maklum, macam saya katakan tadi, saya telah berumah tangga. Dan majlis perkahwinan saya, macam saya katakan tadi, saya buat 3 kali, iaitu belah pihak wanita, lepas tu belah pihak lelaki, dan juga belah pihak lelaki sekali lagi dalam Chinese style. So jangan ada yang tanya, kenapa buat Chinese style? Aku memang Cina, mata ni sepet memang tak ada lagi kan, cuma gigi ni je. Yang lain semua okey. Jangan ada tanya pula kenapalah abang ni Cina ke? Jangan tanya pula, aku dah jawab banyak kali dah benda tu. Okey. So untuk majlis perkahwinan kita orang buat 3 kali tau. So of course ni adalah hasil perbincangan lah kan. So 3 kali. So saya buat kat belah perempuan, okey, akad nikah. Lepas tu buat kenduri kahwin. Lepas tu seminggu kemudian buat dekat belah lelaki, iaitu belah saya lah. Dan belah saya tak buat dekat rumah tau, tapi saya buat dekat dewan. So kiranya kita orang sewa dewan orang ramai lah dekat Fedah Palung 2. Dewan orang ramai tu memang open untuk sebarang majlis sebagainya. So kita orang sewa dewan tu dan kita orang jemput orang kampung untuk datang, termasuk dengan kawan-kawan saya lah yang daripada KL pergi ke kenduri kahwin dekat Palung. Okay, so kiranya yang dekat Palung tu saya buat dekat dekat dewan. InsyaAllah kalau ada gambar nanti saya akan insert sekali lah Okay, so lepas dah tu, selang sebulan kemudian kita orang buat pula kenduri Chinese di restoran Cina. Yes, dan apabila aku sebut restoran Cina, of course dia menghidangkan makanan yang tidak halal. Tetapi okay, aku nak cerita dekat sini soalnya mungkin video ni akan dikecam, mungkin akan diterima ramai, tetapi apa mesej yang saya nak sampaikan kepada anda semua adalah kita permudahkan mana yang dibolehkan benda tu. Okey. So untuk majlis perkahwinan belah lelaki, okey. So kita orang buat dekat restoran Cina, okey. Dan kita orang cuma jemput saudara mara sahaja. Kita orang jemput makcik aku, pakcik aku, meaning adik-beradik mak ayah aku lah. Okay? Kita orang jemput yang tu je. So kita orang tak banyak meja, lebih kurang dalam 10 meja saja. Memang tak banyak meja. So 10 meja saja, 10 meja non halal dan 2 meja halal. Okay? Aku nak bagi tahu dulu. Dan of course untuk dalam tu sama macam majlis perkahwinan Chinese yang biasa, makanan serve by serve. Lepas tu still ada alkohol dan sebagainya. Tetapi kita ada sediakan 2 table yang halal, yang kita orang suruh orang luar yang masak benda tu, and then bawa datang sini hidang bagi kita orang. Dan 2 meja tu kita orang jemput kawan-kawan, jiran-jiran dekat Palung tu, and then kita jemput, kita pergi dekat kenduri kahwin tu. Okay. Dan of course, okay, apa message aku nak sampai kepada korang, okay? So aku benda macam ni. So okay, situasi ni, okay, biasanya benda macam ni hanya aku boleh katakan hanya mualaf saja yang akan faham perasaan kami. Okay, mungkin yang bukan mualaf mungkin tidak faham benda tu. Sebab benda ni
antara orang katakan antara cabaran yang paling besar sekali di kebanyakan mualaf adalah dari segi keluarga. So, untuk kita memberikan satu pandangan positif, persepsi positif kepada keluarga korang, walaupun kau telah bertukar agama, walaupun kau telah memeluk agama Islam, tetapi kau still orang yang sama. Kau tidak ada perubahan. Bukannya lepas kau memeluk agama Islam, kau tolak segala-galanya. Kau tak nak bersama dengan keluarga kau. Kau tak nak duduk dengan keluarga kau. Kau tak nak segala-galanya. Segala-galanya tak nak. Benda tu kau menolak bulat-bulat. Kau tak nak balik. Itu salah, tuan-tuan dan puan. Itu memberi satu benda yang negatif kepada keluarga kau, yang membuatkan orang lebih takut dengan agama Islam itu sendiri. Okay? So, untuk majlis, senang kan? Okay? To be short, untuk majlis perkahwinan ni, yang ini selepas perbincangan, yes, kita setuju. Kita setuju untuk buat Chinese style. It's no problem benda tu. So, aku nak bagi tahu adalah, walaupun aku telah memeluk agama Islam, tetapi aku boleh menerima benda itu. Sama juga dengan situasi di mana aku pergi dengan family aku untuk makan. So maksudnya family aku pergi ke restoran Cina, aku still ikut diorang, tetapi aku ikut dan aku tak makan. Okay, diorang makan macam biasa, tapi aku tak makan. Dan lepas tu aku akan makan dekat luar. So cuma kita nak ada bonding dekat situ tau. Kita nak ada bonding dengan family kita, bahawa kan, walaupun aku telah memeluk agama Islam, tapi aku masih yang sama. Tidak ada perubahan. Bukannya katakan aku peluk agama Islam, aku buang family aku. Itu salah, tuan-tuan dan puan. Okay, so to be short macam aku cakap tadi, so untuk majlis perkahwinan tu, nice dia adalah sebenarnya dengan majlis itu, kebanyakan kita orang dapat mengubah kebanyakan orang dekat sana yang menyatakan persepsi bahawa Islam itu sangat menyusahkan. Sebab kebanyakan saudara mara yang datang, dia sangat-sangat happy, dan dia bercakap dengan kita sendiri. Dia kata, ini adalah kali pertama kita orang hadir majlis macam ni, dan ini adalah kali pertama kita orang merasai benda ni. So maksudnya meraihkan pengantin yang Islam ke majlis perkahwinan Chinese style. Okay, untuk saya pakaian saya pakai apa nama ni, coat. Saya pakai coat. Okay, saya pakai coat. Rumah saya dia pakai baju nikah dia. Dia pakai baju nikah dia. So benda tu kita orang recycle. Kita orang tak adalah pergi sewa, katakan guna Chinese style Cheongsam ke. Tak ada. Tak. Kita orang gunakan benda yang ada. So maksudnya, so dekat sini message aku nak sampaikan pada korang, okay? Untuk sepanjang majlis tu, kita orang ikut adat Chinese, babe. Macam contohnya, macam biasanya kalau kau perasan Chinese yang ada bagi minum teh kan, minum teh kepada golongan-golongan senior, golongan-golongan yang lebih tua pada kita. Sama ada kita bagi kepada yang golongan lagi tua, contohnya kepada parent kita, kepada pakcik-makcik kita, kepada adik-beradik kita. Kita orang masih lagi kekalkan tradisi itu. Sebab aku tak merasakan benda itu adalah satu kesalahan yang boleh memesongkan akidah kau. Tidak. Bagi aku tak merasa benda tu. So aku rasa benda tu adalah betul, tak ada masalah. So kita still sama benda tu. Minum teh, kita buat benda tu. So dekat majlis perkahwinan, memang yes, memang serve untuk yang Chinese dekat dalam tu is memang non halal punya food. And then memang ada minuman alkohol dan sebagainya. Tetapi benda tu untuk macam segala majlis tu kita ikut. Cuma masa dekat makan tu, untuk start makan, kita orang transfer ke meja halal. So meja halal tu dekat sebelah meja non halal lah. Meja biasanya kalau family dia ada satu meja khas tau. So macam kita orang, so masa makan tu kita orang tak duduk kat situ, tapi kita orang duduk dekat meja makanan yang halal. So lepas yang makan tu, kita orang sama juga. Kita orang sama juga macam Chinese, kita akan pergi ke depan, kita akan yamsing macam biasa kan. Yamsing tak semestinya kau kena minum pakai alkohol. Kau boleh minum air suam ke, air teh ke, ataupun air karbonat, Pepsi ke, strawberry ke, sebagainya kan. So macam biasa. Lepas tu kita orang still akan pergi ke table-table, meraihkan table-table. Kita orang pergi tu, kita orang memperkenalkan saudara mara kan. So inilah awak saya, nama dia apa, inilah makcik saya, ini belah mak saya, ini belah ayah saya. So at least kenal tau. Lain kali tak adalah dekat luar kau jumpa kau tak kenal kan. So at least ada perkenalan benda tu yang, dan main objektif saya katakan tadi lah, kita dapat mengubah persepsi diorang bahawa mudahlah Islam tu, kenapa selama ini
orang cakap kalau anak aku dah masuk Islam, automatically dia dah bukan anak aku, dia dah bukan family aku. Macam dia dah kena buang. Macam tu tak. Sebab mesej-mesej tak betul berkeliaran dekat dia orang, yang mesej-mesej yang tak betul benda tu yang dia orang di-negatifkan, kau tahu tak? So, dengan adanya majlis begini yang kita orang buat benda tu, so dapat open their mind. Oh, okay. Andai kata kita tak tahu, doakan baik-baik. Andai kata mungkin ada part of the family, dia punya family memeluk agama Islam, dia dah boleh terima dah. Oh, mudah soalnya. Kenapa selama ni kita dihebokkan dengan benda-benda yang susah, kan? So dekat sini yang aku nak sampaikan pada korang benda ni. Soalnya sangat-sangat mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Memang mudah, babe. Serius mudah benda tu. Dan majlis tu alhamdulillah kita dapat beri happy kepada setiap orang tau. Orang kata satu kegembiraan kepada saudara mara, kan, bahawa orang katakan majlis sebegini kan dapat membuka mata dia orang, kan. Dia orang sangat-sangat festive, sangat-sangat happy. Memang aku dapat nampak riak wajah makcik-makcik aku ke pakcik-pakcik aku yang dikatakan, oh memang kita aku seronok lah dapat macam ni. Oh, first time lah dapat tengok macam ni, kan. Kau bayangkan benda tu, satu keseronokan tau bagi kita, dan pada masa sama adalah kita memberikan mesej kepada dia orang lah, kan. So macam saya katakan, mungkin apa pandangan saya, apa yang saya katakan ni, mungkin ada di antara korang yang mungkin tak setuju. Saya tidak salahkan anda. Setiap orang ada pandangan masing-masing. Dan apa mesej saya sampaikan adalah, saya nak menyampaikan satu benda tu dalam satu benda yang mudah, pada masa sama tidak memesongkan apa yang kita buat benda tu. So kita nak sampaikan benda yang baik. Okay. So kalau saya cerita ni panjang lagi, tapi aku dah shortkan benda tu. Itulah mesej aku nak sampaikan. Sama juga nasihat yang saya nak berikan kepada rakan-rakan dekat luar sana, yang contoh yang non-Muslim, yang mungkin ada hajat untuk ada persoalan yang nak bertanya, boleh bertanya ataupun boleh follow saya punya vlog, kan. Saya ada buat part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 sebagainya. So ada juga pasal sunat dan sebagainya. Semua saya ada cerita dalam tu. Memang saya ada cerita dalam tu. So harap dia memberi manfaat. Sebab apabila kalau aku lepak dengan kawan-kawan aku, dia orang tanya soalan-soalan tu yang Chinese, oh boleh ke macam tu? Boleh ke tak tukar nama? Aku ingat tak boleh lah. Aku ingat kena letak bin Abdullah, binti Abdullah sebagainya. Itu persepsi yang orang tak tahu tau. Itu ramai orang tak tahu tau. Yang katakan, lepas tu katakan, sakit tau. Kenapa orang kata kena pakai yang kau punya kena pakai pisau lagi tajam. Kau dah tua ke apa, kan? Sebab benda tu yang memberi ketakutan pada orang tau. Lepas tu, aduh, macam mana aku nak buat benda ni? So benda tu, dengan adanya perkongsian macam ni, dapat at least membuka lah mata orang. Dan satu nasihat yang bukan nasihat lah, satu saya merayu lah kepada rakan-rakan yang dekat luar, kan, yang beragama Islam, kan, supaya kita menyampaikan satu mesej yang baik kepada mereka. Dan kalau boleh nasihat saya kalau boleh, elakkan tanya, kenapa kau masuk Islam mesti kau nak kahwin dengan Melayu, kan. Elakkan soalan-soalan macam tu, tuan-tuan dan puan. Yang memilih masuk Islam adalah orang tu, dia tahu mana yang terbaik, dia tahu kenapa dia memeluk agama Islam. Okay, saya merayu lah, kalau boleh elakkan soalan macam tu, di mana benda tu boleh hurtkan hati orang tau. Kau macam kenapa kau nak mempertikaikan dia masuk Islam? Kenapa kau nak mempertikai? Sebaliknya, aku lebih hargai untuk kau bawa dia ke tempat yang betul, ke info yang betul, maklumat yang betul, menyenangkan diri dia. Itu adalah lebih baik lah bagi saya. Okay. So itu sajalah permintaan saya. Saya tak minta banyak lah. Okay. So itu saja daripada saya. Sekali lagi saya ingin mohon maaf jika sepanjang perkongsian saya ni ada salah ke. Jika ada salah, mohon betulkan saya dekat bawah. I'm not perfect, I still learning everything benda tu. Saya masih lagi belajar lagi. Saya masih lagi kurang sempurna, banyak lagi benda yang saya kena belajar. I hope you dapat sama-sama dapat berkongsi dengan saya dekat bawah ni. Okay. So sekali lagi terima kasih sekali lagi atas sokongan dan semua. Macam biasa, nak tahu lebih pasal diri saya selain berotomotif ke apa, kan, boleh nyatakan dekat komen bawah, dan saya akan cuba ulaskan sebaik yang mungkin. Saya akan sampaikan sebaik yang mungkin kepada anda semua. Okay. So terima kasih kepada anda yang telah menyokong saya. Yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan jangan lupa tekan loceng untuk make sure setiap video kau dapat notification. Okay. Saya minta diri dulu. Ciao lo. Assalamualaikum semua. Bye bye.